Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera jumpa lagi kita. Hari ini kita nak bincang sambung buku teks tahun 6 KSSR untuk muka surat 12 cabar minda. Okey. Hari ini kita akan bersama-sama cuba untuk menjawab soalan-soalan ini. Okey, kita tengok jawab soalan yang berikut dalam buku latihan sains. Okey, berdasarkan situasi di bawah, kenal pasti inferen tentang kejadian yang berlaku. Kat sini ada cerita gambar ni menunjukkan bahawa ada satu tong sampah tu dia terjatuh. Ia terjatuh lah dan sampahnya terkeluar dekat tepi tu kan. Jadi yang seorang tu kata, lihat tu tong sampah jatuh. Siapa lah yang jatuhkan tong tu? Kawan dia kata, saya rasa mungkin monyet dari kawasan belukar sekolah kita. Semenjak kawasan itu dibersihkan, saya sering nampak monyet berkeliaran. Jadi kita kena faham, inferen adalah sebab daripada pemerhatian. Sebab daripada pemerhatian. Pemerhatian kita apa? Tong sampah itu jatuh. Kenapa tong sampah itu jatuh? Sebab monyet dari kawasan belukar yang menyepahkannya kan. Jadi jawapan untuk inferen kat sini adalah monyet dari kawasan belukar sekolah mensepah ataupun menjatuhkan tong sampah itu. Monyet dari kawasan belukar sekolah menjatuhkan tong sampah itu untuk mencari makanan. Nak lagi sedap jawapan dia macam itulah. Okey, kalau jawapan akhirnya, monyet dari kawasan belukar sekolah menjatuhkan tong sampah itu untuk mencari makanan. Itu jawapan saya lah. Okey, boleh Kita pergi yang kedua. Okey, yang kedua, hipotesis di bawah dibuat oleh Lim ketika bermain gasing bersama dengan rakan-rakan dia. Hipotesis, dia buat kesimpulan awal. Okey, hipotesis adalah kesimpulan awal. Okey. Semakin bertambah lilitan pada tali pada gasing, semakin bertambah tempoh masa gasing berputar. Itu yang dia punya hipotesis. Maksudnya dia berbincang dengan kawan-kawan dia. Kita nak bagi gasing ni pusing lama lah. Kan? Lepas tu Lim pun dengan kawan-kawan dia kata, mungkin kalau kita lagi banyak kita lilit dekat gasing tu talinya, lagi lama gasing tu berputar. Itu adalah dia punya hipotesis. Hipotesis kesimpulan awal bukannya muktamad, tapi dia adalah yang diberikan awal sebelum menjalankan penyiasatan kan. Jadi dia orang kata, mereka kata kalau tali ni berlilit-lilit lagi banyak lagi lama. Lepas tu daripada soalan ni dia kata, daripada hipotesis di atas, kenal pasti. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi. Dan yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah manipulasi iaitu PM ataupun ada yang kata PUM. Dan pemboleh ubah bergerak balas iaitu PB ataupun PUB lah. Jadi kita lihat dekat atas ni jawapan hipotesis kan, semakin-semakin kan. Jadi semakin bertambah, perubahan dia bertambah, lilitan tali pada gasing. Jadi lilitan tali pada gasing adalah pemboleh ubah dimanipulasi ataupun PM. Kan? Kemudian semakin bertambah, perubahan dia bertambah juga kan. Tempoh masa gasing berputar. Tempoh masa gasing berputar itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Kan kita tahu ayat hipotesis, semakin perubahan PM, semakin perubahan PB. Maksudnya semakin bertambah PM dia tadi, lilitan tali pada gasing, semakin bertambah PB dia, tempoh masa gasing berputar. Jadi dapatnya jawapan dia. Saya ulang sekali lagi. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah lilitan tali pada gasing. Bergerak balas adalah tempoh masa gasing berputar. Okey, kalau nak paling tepat sikit, saya betulkan sikit yang pemboleh ubah dimanipulasi, bilangan lilitan tali pada gasing. Ada perkataan bilangan, ada parameter dia. Bilangan lilitan tali pada gasing. Dan pemboleh ubah bergerak balas, tempoh masa gasing berputar. Mungkin awak boleh buat dalam kurungan S ataupun saat. Okey, faham ya? Okey, dapat? Kemudian kita pergi kepada soalan yang ketiga. Perhatikan situasi di bawah. Ada burung tu. Ini sebenarnya cerita kanak-kanak dulu. Masa zaman saya kanak-kanak. Burung gagak saya kan. Dia gagak hitam ni dia nak dapatkan air. Tapi tak sampai. Air dia sikit. Tapi dia bijak. Dia cari batu. Dia letakkan dalam bekas air balang tu. Kemudian air tu semakin lama semakin tinggi. Yang tinggi bukan air yang tinggi tu paras air dia. Airnya isi padu dia sama je. Yang naik tu adalah paras air dia. Okey. Jadi A, ramalkan apa yang berlaku selepas gambar C. Ramalan kan, meramalan. Maksudnya lepas kita tengok air dah naik, burung itu dapat
minum air tersebut. Jawapan dia, burung itu dapat minum air tersebut. B. Apakah pemboleh ubah dimanipulasi? PM dan pemboleh ubah bergerak balas. PB. Daripada situasi di atas. Okey, jadi apa yang kita buat tadi? Apa yang burung gagak tu buat? Dia tambah batu. Semakin dia tambah batu tu, air tu semakin paras dia semakin naik. Semakin naik, semakin naik. Betul? Jadi PM dia, iaitu yang berubah-ubah, adalah bilangan batu yang dimasukkan ke dalam bekas air. Okey, ataupun bilangan batu yang dimasukkan. Okey, jadi PM dia bilangan batu yang dimasukkan dan PB dia adalah paras air dalam bekas. Paras air dalam bekas. Ingat, bukan isi padu air dalam bekas. Isi padu air sama. Contoh dekat dalam tu ada 20 ml, dia masih 20 ml. Tetapi yang menyebabkan air tu naik adalah paras air yang berubah sebenarnya. Sebab batu tu dah mengambil tempat dekat dalam kawasan bekas tu, jadi air pun naik ke atas. Jadi jawapan PB adalah, ataupun pemboleh ubah bergerak balas adalah paras air ataupun ketinggian paras air pemboleh. Okey. Jadi saya ulang sekali lagi, pemboleh ubah dimanipulasikan bilangan batu yang diletakkan di dalam bekas. Pemboleh ubah bergerak balas, isi padu, tengok dah salah. Paras air dalam bekas. Jadi kalau contohlah, kalau nak buat hipotesis kan, semakin bertambah isi padu air dalam bekas, semakin bertambah bilangan batu dalam bekas, semakin bertambah paras air. Itu kalau nak buat hipotesis. Kat sini dia cuma minta PM dan PB sahaja. Ni tadi saya bagi tahu je kalau nak buat hipotesis. Okey. Kemudian kita lihat masalah seterusnya di muka surat ke berapa ni? Surat seterusnya lah 13. Okey. Amir menjalankan satu penyiasatan ke atas 3 helai tuala yang sama jenis. Nampak? Sama jenis dan saiz. Sama saiz. Sama jenis, sama saiz. Maksudnya, jenis dengan saiz adalah pemboleh ubah dimalarkan. Jadi jenis dia sama, saiz dia sama. 3 helai tuala tu. Maksudnya kalau tuala tu 3 tuala yang tebal, semua tebal. Saiz dia pun sama. Kalau semua 5 cm kali 5 cm, semua 5 cm kali 5 cm. Sama. Jadi bila sama, itu adalah pemboleh ubah dimalarkan. Kemudian, dia menuangkan 50 ml air, mililiter air pada setiap tuala dan menimbang semula tuala tersebut. 3 tempat, tuala X, tuala Y dan tuala Z, dia pun siram dengan air yang sama. 50 ml air, 50 ml air, iaitu pemboleh ubah dimalarkan juga air itu, isi padu air. Okey, habis tu apa yang tak sama? Apa yang dimanipulasikan? Apa yang tak sama kan? Jisim awal setiap tuala telah direkodkan. Jadi jisim ni direkodkan mula-mula berapa je bacaan dia. Kan sama saiz semua kan. Biasanya dia punya jisim tak berapa beza lah. Sama kan. Dia meletakkan tuala X, Y dan Z seperti dalam rajah berikut di bawah cahaya matahari. Dia pun letak. Cuma awak tengok apa beza dia. Tuala X, tuala Y dan tuala Z. Apa beza dia? Dia punya cara lipatan. Nampak? Tuala X dilipat, dibulatkan macam tu. Tuala Y dilipat 2. Tuala Z dibiarkan terbuka sepenuhnya. Jadi selepas 3 jam, Amir dia timbang semula jisim tuala itu. Dia timbang balik tuala X, timbang tuala Y, timbang tuala Z. Jadi kita tahu kan, maksudnya jisim tuala tu nanti akan berubah. Maksudnya kita tahu bahawa dalam eksperimen ni, kalau mula-mula dia ambil jisim awal dia, kemudian bila dia letakkan selama 3 jam, mesti ada yang kering, mesti ada yang belum kering, mesti ada yang masih basah. Jadi bila kita timbang semula, yang masih basah tu akan berat lah, betul tak? Yang kalau dia dah yang paling terbuka tu biasanya paling kering lah kan, sebab dia paling banyak diserap air. Jadi kita tengok daripada jisim dia. Jadi dekat sini kita dapat lihat bahawa pemboleh ubah manipulasi dia adalah cara lipatan tadi yang kita ubah-ubah, dan bergerak balasnya adalah yang bergerak balasannya adalah jisim tuala, jisim akhir tuala.
kan, jisim akhir tuala. Okey. Kita lihat, ataupun kalau mungkin jisim dia tak sama, kita boleh cakap juga kat situ perbezaan jisim akhir tolak jisim awal. Macam tu. Okey. Tapi untuk tahun 6 saya rasa awak jawab je jisim akhir tuala. Okey. Jadi kita lihat soalan pertama. Itu kalau ada soalan lain tadi kan. Okey, soalan pertama. Apakah tujuan penyiasatan ini? Apa tujuan dia? Ingat ayat tujuan mengkaji hubungan antara, kan? Untuk mengkaji hubungan antara, mesti sama ayat dia. Ayat tujuan, saya ulang sekali lagi. Untuk mengkaji hubungan antara ataupun untuk menyiasat hubungan antara PM dengan ataupun dan PB. PM dan PB. PM dia apa tadi? Cara lipatan. PB dia tadi adalah jisim akhir tuala. Kita ambil yang simple. Okay? Jadi, tujuan penyiasatan dia untuk mengkaji hubungan antara jenis ataupun cara lipatan, saya ulang, untuk mengkaji hubungan antara cara lipatan tuala dengan jisim akhir tuala selepas 3 jam. Saya ulang, untuk mengkaji hubungan antara cara lipatan tuala dan jisim akhir tuala selepas 3 jam. Okey, dapat Kemudian, ramalkan susunan tuala mengikut jisim akhir secara menaik. Nak senang kita anggap bahawa jisim awal dia semua samalah. Kalau dah saiz sama, bentuk sama tu, jisim awal dia samalah. Kononnya 5 gram contohnya semua kan, ataupun 10 gram semuanya. Sebab kita nak mudah kan. Okay, jadi kita tak minta pun berapa bacaan, cuma dia kata ramalkan susunan tuala mengikut jisim akhir secara menaik. Maksudnya secara menaik, maksudnya mula-mula yang paling ringan kepada paling berat. Yang paling ringan nanti agaknya yang mana? Dah tentulah tuala Z. Sebab tuala Z ni diserap paling banyak sebab permukaan dia terdedah paling banyak. Jadi matahari boleh tarik, boleh sejatkan air itu lebih banyak. Jadi tuala Z paling ringan. Jadi tuala Z yang pertama. Kemudian tuala Y. Kemudian yang paling sukar untuk kering adalah tuala X. Masih basah. Sebab apa? Sebab dia tergulung gitu. Jadi permukaan dia tak terbuka. Jadi cahaya matahari sukar untuk menyerap ataupun membuat penyejatan air itu. Senang kata, air sukar untuk menyejat. Okey. Jadi C, nyatakan inferen berdasarkan perbezaan jisim akhir tuala X dan tuala Z. Inferen maksudnya sebab daripada pemerhatian. Jadi untuk jawab soalan inferen, kita kena tahu pemerhatian kita apa. Pemerhatian kita apa? Tuala Z cepat kan kering. Maksudnya tuala Z jisim dia lagi kurang. Tuala X jisim dia lagi banyak. Jadi inferen berdasarkan perbezaan tu, kenapa? Maksudnya kita kena jawab kenapa tuala X ni lebih berat daripada tuala Z. Jadi jawapan dia untuk jawapan inferen, kerana. Kita biasa mulakan dengan kerana lah. Kerana ataupun sebab tuala Z permukaan terdedah lebih besar berbanding tuala X. Saya ulang, tuala Z permukaan terdedah lebih besar berbanding tuala X untuk penyejatan mudah berlaku. Okey. Jadi tuala Z permukaan terdedah lebih besar ataupun luas permukaan lebih besar lah. Permukaan terdedah lebih besar berbanding tuala X. Dan menyebab apa? Dan memudahkan penyejatan berlaku. Faham Bolehlah jawapan macam tu. Lebih kurang Okey, kemudian kita pergi ke soalan kelima. Okey, soalan kelima muka surat 13 ni Seorang pegawai pertanian telah merekodkan pemerhatian isi padu susu yang diperoleh pada tahun 2015 seperti jadual di bawah. Tengok penternak kambing ada 2 orang, Cik Yusof dengan Cik Ramli. Isi padu susu yang diperah mengikut bulan liter. Okey. Bulan Februari Cik Yusof ada 350 liter. Wah, Cik Ramli 150 aja. Bulan Mac 405 Cik Yusof dan Cik Ramli 245.
Bulan April Encik Yusof bertambah lagi 608, Encik Ramli 365, dan bulan Mei Encik Yusof 704 liter, manakala Encik Ramli 526 liter. Tapi awak perasan tak, kedua-dua ni encik-encik ni isi padu susu dia semakin lama semakin bertambah. Susu kambing dia lah bukannya susu kambing lah. Susu kambing dia bukannya susu lembu, bukan susu apa sebab dia penternak kambing. Jadi kedua-duanya bertambah. Cuma Encik Yusof tu punya susu bertambah lagi banyak. Bukan bertambah lagi banyak, maksudnya sentiasa lebih banyak daripada Encik Ramli. Kan? Kita kena faham betul-betul maklumat dia. Okay, jadi baru kita baca soalan. Yang pertama, A. Tuliskan inferen berdasarkan perbezaan isi padu susu yang diperah bagi ternakan Encik Yusof dan Encik Ramli. Inferen maksudnya apa? Sebab daripada pemerhatian. Kenapa Encik Yusof punya sentiasa banyak, lebih banyak daripada Encik Ramli? Perbezaan isi padu susu, dia nak kat sini perbezaan isi padu susu yang diperah oleh ternakan Encik Yusof dan Encik Ramli. Maksudnya kita nak bandingkan Encik Yusof dengan Encik Ramli punya susu kambing. Kenapa? Ini tak kisahlah jawapan apa-apa. Mungkin kita fikir, kalau paling senang kat sini kita fikir Encik Yusof mempunyai kambing yang lebih banyak. Boleh? Jawapan dia, kerana Encik Yusof mempunyai kambing yang lebih banyak atau bilangan kambing yang lebih banyak berbanding Encik Ramli. Ataupun kerana Encik Yusof mempunyai kambing yang lebih besar saiznya berbanding Encik Ramli. Kan? Okey. B. Berikan inferen lain berdasarkan pemerhatian di atas. Inferen lain. Okey, contoh. Kalau kita jawab tadi ke atas berkenaan dengan, contohnya tadi kita jawab ke atas, saya ambil yang A tadi, kita jawab macam ni. Sebab atau kerana saiz kambing Encik Yusof lebih besar berbanding saiz kambing Encik Ramli. Jadi kalau yang B dia suruh inferen lain, kita jawab yang lain lagi satu. Tadi pasal saiz kan? Kita jawab kerana Encik Yusof mempunyai bilangan kambing lebih banyak berbanding Encik Ramli. Jadi ada dua jawapan kat situ. Kalau atas jawapan yang tadi, tukarkan je lah A dengan B tu. C. Nyatakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas berdasarkan inferen di A. Jadi berdasarkan inferen di A, pemboleh ubah dimanipulasi adalah apa? Yang berubah-ubah tu apa? Inferen, dia nak inferen di A kan? Jadi berdasarkan inferen di A. Tadi inferen A saya saiz kan? Jadi saiz Encik Yusof punya kambing lagi besar daripada Encik Ramli punya kambing. Jadi ayat hubungan adalah semakin-semakin, sama dengan ayat hipotesis. Jadi dia nak inferen di A, inferen A saya tadi saiz. Jadi hubungan saya adalah semakin besar saiz kambing, semakin banyak isi padu susu yang diperah mengikut bulan dalam kurungan liter. D. Pindahkan data dalam jadual ke dalam bentuk komunikasi yang sesuai. Maksudnya data ni dalam jadual. Dia nak awak buat jadual lain. Dia nak awak buat cara lain. Jadi awak boleh buat bentuk carta palang. Ataupun graf palang lah. Awak buat kat situ nanti paksi X di bawah, paksi Y di atas kan. Jadi paksi X nya adalah bulan dan paksi Y nya adalah isi padu susu. Dan tu awak boleh buat dekat paksi X tu awak boleh buat Encik Yusof dengan Encik Ramli. Sekali dua. Macam mana nak buat? Sekejap saya tunjuk. Macam ni. Nantilah kejap lagi saya tunjuk. Saya rasa sampai situ dulu eksperimen kita. Dekat akhir nanti saya akan tunjukkan contoh jadual untuk yang D ni. Kemudian kita lihat bawah, kita cuba masuk ke muka surat 14 sekejap. Ini adalah berkenaan dengan jom cuba baik udara. Jadi kat sini ada cerita tentang baik udara menyiasat kesan soda bikarbonat yang berbeza dengan isi padu gas yang dihasilkan. Adakah isi padu gas dihasilkan dalam beg plastik dipengaruhi oleh jumlah soda bikarbonat yang digunakan? Ayat dia adalah dipengaruhi oleh. Maksudnya, kalau dipengaruhi, maksudnya PB dia ke atas, PM dia ke bawah. Jadi, isi padu gas yang dihasilkan adalah PB ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Kan dia kata
jumlah soda bikarbonat yang digunakan adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Ayat ni dia terbalikkan tau. Kalau mempengaruhi, atas adalah PM, bawah adalah PB. Tapi kalau dipengaruhi ni, atas adalah PB, bawah adalah PM. Jadi dekat sini, kita tengok dia tujuan pun kita dah nampak. Kan? Kalau ketujuan tu menyiasat kesan jumlah soda bikarbonat, PM dia, yang berbeza dengan isi padu gas yang dihasilkan. Isi padu gas yang dihasilkan adalah PB. Okay? Jadi kat pernyataan masalah ni, dia pusingkan menggunakan ayat dipengaruhi. Kalau mempengaruhi, dia akan terbalikkan. Okay? Alat dan bahan seperti yang berikut ada dalam senarai ni: pita pengukur, 3 keping plastik berzip, tisu, cuka makan dan soda bikarbonat. Jadi langkah-langkah dia ni, dia suruh kita bina hipotesis, tentukan pemboleh ubah dimalarkan, bergerak bala, dimanipulasi. Jadi boleh ikutlah step yang kita dah buat latihan dekat atas tadi banyak kan. Lakukan eksperimen dalam kumpulan kecil. Ini awak boleh buat dekat sekolah awak. Okay. Agak menarik. Okay. Dan awak boleh lihat apa yang akan terjadi dengan eksperimen ini. Okay. Jadi dekat bawah ni nanti ada soalan. Okay, kita tengok soalan dia. Okay, kita tengok info klik dulu. Soda bikarbonat yang dicampurkan dengan larutan cuka makan akan menghasilkan gas karbon dioksida, air dan garam. Jadi kita dapat bayangkan. Maksudnya gas karbon dioksida akan terhasil. Maksudnya dia akan kembang nanti. Kan mesti menarik Okay. Jadi rancang eksperimen lain untuk menguji hipotesis baru daripada persoalan yang dicetuskan daripada perbincangan. Yang ni maksudnya awak bolehlah rancang persoalan baru, ataupun awak dah buat eksperimen ni, lepas tu cuba rancang eksperimen lain yang berkaitan dengan ni. Mungkin awak boleh tukar larutan cuka makanan tu, awak boleh tukar dengan larutan lain ke, kan, untuk lihat adakah efek dia sama. Okay. Jadi soalan kat bawah ni dia kata, apa yang kamu dapat perhatikan, apa yang dapat jadi kat sini, kemudian bagaimanakah hubungan antara jumlah soda bikarbonat dengan isi padu gas yang dihasilkan, kemudian ketiga, ramalkan apa akan berlaku jika larutan cuka ditukar kepada air. Kalau jawapan saya lah, kalau jawapan saya yang saya dapat perhatikan yang sama tadi adalah apa nama datang ni, bekas tu ataupun plastik itu akan mengembang. Kan, sebab dia lepaskan gas karbon dioksida, plastik itu akan mengembang. Kemudian jawapan kedua, bagaimanakah hubungan antara jumlah soda bikarbonat? Maksudnya semakin bertambah jumlah soda bikarbonat, semakin bertambah, saya ulang, semakin bertambah jumlah soda bikarbonat, semakin banyak isi padu gas yang dihasilkan. Itu hubungan. Hubungan adalah hipotesis, sama kesimpulan awal. Tiga, ramalkan apa akan berlaku jika larutan cuka tadi ditukar kepada air. Apa akan berlaku? Maka tiada perubahan akan berlaku. Maksudnya tak adalah berlakunya mungkinlah itu jawapan kita kan. Mungkin tak ada berlaku apa-apa tindak balas. Sebab kalau soda bikarbonat campur air, jadi tak ada apa-apa hasil. Jadi tidak akan, awak tulis kat situ, tiada perubahan berlaku. Itu jawapan saya. Saya rasa sampai sini dulu muka surat 14. Kita pun dah habis bab 1, alhamdulillah. Tolong subscribe, jangan lupa, dan tekan butang loceng untuk menantikan muka surat seterusnya untuk perbincangan buku teks Sains tahun 6 KSSR. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi. Ini adalah jawapan untuk soalan yang saya kata tadi. Dalam bentuk lain kan, komunikasi. Jadi kita boleh buat macam ni. Isi padu susu yang diperah dengan juga bulan lah. Part CX adalah bulan dan part CY adalah isi padu susu yang diperah dalam kurungan liter. Kita buat daripada Februari, Mac, April dan Mei. Dan kita buat dua palang yang berbeza. Satu untuk Encik Yusof, satu lagi Encik Ramdi. Dan isi padu dalam liter tu kita tak payahlah buat 276, 47, tak payah tulis nombor tu genap-genap sangat. Terlalu rigid sangat. Kita boleh buat 100 sampai 800 macam ni. Dan kita buat agak-agak saja dia punya ketinggian tu. Tak payah buat tepat sangat lah, nak bahagikan dengan 10, kemudian bahagi lagi 10. Tak payah. Sebab ini sekadar untuk lakaran simple saja komunikasi. Jadi inilah jawapan tadi yang saya sempat buat sebentar.